What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua chapter analisis 1075 bahagian kedua berdasarkan official translation daripada Manga Plus. Ternyata dalam official translation ini ada beberapa perbezaan ketara yang mampu memberikan kita semua penjelasan yang tepat untuk chapter pada kali ini. Antara perkara yang akan kita bincangkan dalam video ini termasuklah tentang Dr. Vegapunk. Adakah Vegapunk ini sememangnya merupakan seorang pengkhianat ataupun sebaliknya? Selain itu, kita juga akan membincangkan perkara yang menarik tentang Lucci dan Kaku. Adakah mereka berdua ini akan bekerjasama dengan Luffy dan Zoro ataupun tidak? So, tanpa berlengah-lengah masa lagi, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kim Iskoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka nestapa karena ibunya batu. Perkara pertama yang aku nak bincangkan dengan korang semua dalam video pada kali ini adalah tentang panel yang terakhir dalam muka surat yang ketiga. Yang mana dalam panel tersebut kita dapat lihat Luffy bertanyakan kepada Shaka tentang headset yang sedang dipakai olehnya itu. Menurut Luffy, dia sudah tidak dapat untuk mendengar suara mereka yang lain menggunakan headset itu lagi. Waimah dia tidak merosakkan headset tersebut pun. Kemudiannya Shaka telah pun memberitahu kepada Luffy bahawa perkara yang ditanyakan oleh Luffy berlaku dek kerana sistem komunikasi mereka telah pun terputus. Apa yang menarik bagi aku untuk part ini adalah, adakah kita akan melihat Luffy menggunakan kemampuan Voice of Vaulting miliknya itu sekali lagi? Kalau sebelum ni Luffy pernah menggunakan kemampuan tersebut untuk berkomunikasi dengan Heart Pirates semasa Luffy terjatuh ke dalam lautan Wano. So adakah kali ini Luffy akan menggunakannya sekali lagi untuk memberi amaran kepada nakamannya yang lain tentang pengkhianatan yang telah pun dikatakan oleh Shaka itu? Menarik kan benda ni sebenarnya? Bukan apa, sebabnya kemampuan The Voice of Vaulting ini merupakan kemampuan yang rare dalam dunia One Piece ini. So aku berminat juga untuk tahu adakah kemampuan The Voice of Vaulting yang digunakan oleh Luffy untuk berkomunikasi dengan Momo dan Heart Pirates itu hanya mampu digunakan oleh Luffy dalam keadaan yang terdesak sahaja, ataupun Luffy kini sudah pun mampu untuk mengendalikan kemampuan tersebut untuk digunakan pada bila-bila masa sahaja. Perkara yang seterusnya yang aku nak bincangkan dengan korang semua adalah tentang Dr. Vegapunk. Adakah Dr. Vegapunk ini sebenarnya merupakan seorang pengkhianat ataupun bukan? Yalah, sebabnya dalam muka surat yang ke-14 chapter pada kali ini, dalam official translation kita semua dapat tengok yang Shaka sendiri telah pun mengesahkan bahawa Vegapunk lah yang telah memberikan arahan kepada Seraphim-Seraphim tersebut untuk bertindak sedemikian. Menurut Shaka juga, kalaulah terputusnya talian komunikasi dan terperangkapnya mereka di dalam dom tersebut merupakan sebuah plan yang telah pun dirancang sejak daripada awal lagi, maka perkara ini membawa maksud bahawa ada seseorang yang cuba untuk membunuh mereka semua. So daripada kata-kata Shaka ini dapat kita katakan bahawa Dr. Vegapunk lah yang kini sedang cuba untuk membunuh mereka semua. Maka aku mula tertanya-tanya, adakah benar Dr. Vegapunk ini merupakan seorang pengkhianat ataupun sebaliknya? Maksud aku macam ni, kita semua dapat tengok yang setiap daripada Straw Hats crew ni masing-masing mempunyai idola mereka yang tersendiri, dan idola mereka ini semuanya merupakan watak yang baik ataupun favoring their side. Contohnya Nami dengan Belle Mary yang dahulunya merupakan seorang Marine, kemudian telah pun berhenti dari Marine untuk menjaga Nami dan Nojiko. Chopper pula dengan Dr. Hirulu dan Dr. Kuriha yang sememangnya merupakan watak yang baik. Robin pula mengidolakan Jaguar di Saul, kemudian Sanji mengidolakan Honor Zeph, Usopp dengan ayahnya Yasop, Brook dengan Rumba Pirates-nya, Jinbei dengan Fisher Tiger, dan akhir sekali Zoro dengan Dracula Mihawk-nya. Cuma sekarang ni ada dua lagi Straw Hats crew punya idola yang kita masih lagi belum tahu adakah mereka sebenarnya baik ataupun pengkhianat, dan kedua-dua watak tersebut adalah idola kepada Frankie dan Luffy, iaitu Dr. Vegapunk dan juga Shanks. Bukannya apa guys, aku mempersoalkan benda ni sebab aku tak nak kita semua terjerumus ke dalam perangkap Odanism. Yalah, kita ingatkan Shanks dan Vegapunk ni baik sebabnya mereka ni merupakan idola kepada Luffy dan Frankie kan. Namun demikian, kita tidak boleh menafikan bahawa kedua-dua watak ini adalah mereka yang pernah bersemuka dengan Gorosei secara direct. So mungkinkah watak Shanks dan Vegapunk ini sebenarnya merupakan kroni bagi the world government? Tambahan pula dengan keadaan terkini yang sedang berlaku di Lab of Face ini, Vegapunk ini nampak gayanya sedang membawa watak sebagai seorang pengkhianat. Yalah, kita juga dapat tengok yang Vegapunk ini sememangnya mempunyai ciri-ciri yang agak meragukan. Antara ciri-ciri Vegapunk yang agak meragukan ini termasuklah
dia ni sememangnya merupakan seorang yang mementingkan diri sendiri. Buktinya, dia telah pun menolak pelawaan daripada Dragon dan menyertai World Government kerana dia ingin mendapatkan dana daripada World Government. Selain itu, kita dapat tengok macam mana dia telah pun meminta Sentomaru dan Stussy untuk membantu dia walaupun dia tahu tindakan tersebut akan menjadikan Stussy dan Sentomaru sebagai buruan bagi World Government. Dia juga meminta kepada Luffy untuk membawa dia keluar daripada Egghead Island bersama Luffy walaupun menurut Nami, tindakan tersebut merupakan satu perkara yang akan membebankan Straw Hats Pirate. Maksud aku, Dr. Vegapunk ini dilihat sanggup untuk melakukan apa-apa sahaja untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kesan yang bakal dihadapi oleh orang lain. Akan tetapi, sekali lagi aku berfikir bahawa ini sebenarnya merupakan satu perangkap Odanism. Maksud aku macam ni, terlalu obvious untuk kita katakan yang Vegapunk ini merupakan seorang pengkhianat. So, mungkinkah sebenarnya apa yang disajikan oleh Oda sebenarnya ada maksud yang tersirat? Mungkinkah tindakan Dr. Vegapunk yang dilihat sebagai sebuah bentuk pengkhianatan ini sebenarnya merupakan satu tindakan untuk menyelamatkan dirinya dan juga Straw Hats Pirate? Yes, betul. Memang Seraphim tersebut cuba untuk menyerang Straw Hats Pirate dan juga satelit Vegapunk. Tapi ada satu perkara yang berlaku dalam muka surat yang ke-10 pada chapter kali ini yang membuatkan aku berfikir bahawa Seraphim tersebut sebenarnya bukanlah diarahkan untuk menghapuskan Straw Hats dan satelit, akan tetapi Seraphim tersebut diarahkan untuk menghapuskan ejen CP0 sahaja, which is Lucci dan Kaku. Buktinya S-Snake hanya menukarkan York menjadi batu sahaja, sedangkan York betul-betul berada di hadapan S-Snake. Maksud aku, kalau Seraphim betul-betul ditugaskan untuk menghapuskan Straw Hats dan satelit, mesti S-Snake dah pancarkan laser beam dia ke arah York yang betul-betul berada di hadapan dia tu. Confirm si York tu akan dihapuskan punya. Tapi tak pula guys, tindakan S-Snake ni seolah-olah hanyalah untuk menghalang sesiapa sahaja yang cuba untuk menghentikan dia daripada menjayakan misi utama dia, which is menghapuskan Lucci dan Kaku. Buktinya sekali lagi kita dapat tengok yang S-Snake hanya memancarkan laser beam ke arah grup Frankie itu apabila Lilith mengarahkan S-Snake untuk berhenti. So mungkin Vegapunk telah pun memberikan arahan kepada Seraphim untuk menghapuskan Lucci dan Kaku, dan sekiranya ada orang yang cuba untuk menghalang mereka, maka Vegapunk mengarahkan Seraphim untuk memberi amaran kepada mereka agar tidak menghalang Seraphim tersebut. Selain daripada itu, dalam muka surat yang ke-13 kita dapat tengok yang Zoro menegaskan bahawa Seraphim, S-Bear dan S-Hawk itu sememangnya ingin menyerang ejen CP0 itu juga. Bahkan Luffy dan Zoro terpaksa untuk menyelamatkan Kaku dan Lucci daripada serangan yang ditujukan oleh Seraphim tersebut kepada Lucci dan Kaku. Dan sekali lagi, Seraphim hanya mula menyerang apabila Shaka mengarahkan Seraphim tersebut untuk berhenti. Maka macam yang aku cakapkan tadi, mungkin Vegapunk mengarahkan Seraphim ini untuk memberikan amaran kepada sesiapa yang cuba menghalang mereka untuk menghapuskan Lucci dan Kaku ini. Maknanya kat sini, apa yang dikatakan oleh Shaka bahawa Seraphim itu kini sedang dikawal oleh Dr. Vegapunk sememangnya satu kebenaran. Akan tetapi, tujuan Vegapunk bukanlah untuk mengkhianati mereka. Well, for me personally, tujuan sebenar Vegapunk ini adalah untuk menyelamatkan diri mereka daripada the world government yang kini sedang menuju ke Pulau Egghead itu sendiri. Sebab itulah kenapa Vegapunk mengarahkan seseorang untuk menghapuskan kesemua Denden Mushi yang terdapat dalam makmal tersebut. Kau ingat lagi tak, dalam chapter 1074 yang lepas, Oda memberikan penekanan ke atas Denden Mushi ini sebanyak 2 kali. Yang pertama melalui kata-kata daripada Sentomaru, manakala yang kedua pula daripada kata-kata Wapol. Sentomaru dalam chapter yang lepas mengatakan bahawa Marine sedang cuba untuk mengganggu talian komunikasi mereka agar mereka semua tidak dapat menghubungi antara satu sama lain. Manakala Wapol pula menegaskan bahawa Marine mampu untuk wiretapping Denden Mushi yang terdapat di atas kapal Morgans untuk mendengar perbualan mereka. So what if tujuan Vegapunk menghapuskan kesemua Denden Mushi adalah untuk mengelakkan daripada mereka semua diintip oleh the world government melalui kesemua Denden Mushi tersebut. Hal ini bertujuan untuk melenyapkan bukti bahawa mereka lah yang telah pun menghapuskan Lucci dan Kaku. Kau ingat lagi tak apa tujuan sebenar Lucci datang ke Egghead Island dalam chapter yang ke-1068? Yes, absolutely. Tujuan Lucci dan CP0 ke Egghead Island adalah untuk bertanya tentang kehilangan kapal CP5, CP7 dan CP8 selepas kesemua kapal ini menuju ke Egghead Island. Maksudnya kat sini, Vegapunk sememangnya menghapuskan kesemua ejen-ejen Cyberpol yang masuk ke dalam pulau ini. Berkemungkinan kerana Vegapunk takut yang mereka ini akan membawa kemudaratan kepada Vegapunk. So sekarang ini adalah giliran Lucci dan Kaku pula untuk dihapuskan. Jadi kat sini bermaksud Vegapunk ni adalah seorang yang paranoid dan cepat gelabah. Kalau dia rasa ada apa-apa sahaja bakal ancaman kepada dia, terus dia berusaha sedaya upaya untuk hapuskan. Sebab itulah kita dapat lihat seolah-olah Vegapunk telah mengarahkan kepada Seraphim sebuah absolute direction, which is hapuskan kesemua world government agent dan
menepikan sesiapa sahaja yang cuba menghalang. Kalau benarlah teori aku ini, maka segala tanggapan yang mengatakan bahawa Vegapunk merupakan seorang pengkhianat hanyalah sekadar satu perangkap daripada organism sahaja. Namun hakikatnya Vegapunk sememangnya seorang yang baik dan berpihak kepada Luffy. Ialah kita sememangnya ditunjukkan bahawa Vegapunk ini merupakan seorang yang sangat disanjungi oleh masyarakat dunia kerana jasa baik dia kepada dunia. Selain itu, Vegapunk ini juga merupakan seorang yang menepati janjinya. Tengoklah macam mana dia betul-betul menghalang Bonnie daripada mendapat akses memori Kuma walaupun setelah bertukar menjadi baby Vegapunk. Hal ini demikian kerana dia telah pun berjanji dengan Kuma untuk tidak menunjukkan memori Kuma itu kepada orang lain. Selain itu, dia jugalah orang yang telah menyembunyikan rahsia tentang khazanah peninggalan Ohara dan juga lokasi terkini Jaguar di Soul. Boleh-boleh dia nak sembunyikan. Vegapunk juga bahkan merupakan orang yang mengingatkan Dragon dalam chapter yang ke-1066 bahawa Dragon bukanlah seorang yang menggunakan kekerasan untuk mencapai keamanan. So mungkin Vegapunk melakukan kesemua perkara yang sedang berlaku di level face ini dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya dan juga Straw Hats Pirate. Perkara terakhir yang aku nak bincangkan dengan korang semua pula adalah tentang nasib Kaku dan Lucci. Maksud aku, Kaku dan Lucci ni telah pun melakukan dua kesalahan besar sepanjang perkhidmatan dia dengan World Government. Yang pertama adalah kegagalan dia untuk menghentikan Straw Hats dan menangkap Nico Robin semasa di Water 7 dan Enies Lobby dulunya. Kesilapan besar yang kedua mereka pula adalah dengan masuk campur urusan Marine di Egghead Island ini walaupun telah diarahkan oleh Akainu untuk tidak melakukan apa-apa. Dahlah langgar arahan, lepas tu menyebabkan kekacauan pula tu dekat Egghead Island ni kan. So kalaulah Luffy dan Zoro nak bekerjasama dengan mereka untuk selamatkan diri daripada Seraphim sekalipun, adakah mereka ini masih akan diterima oleh World Government? Maksud aku, tengoklah macam mana Who's Who dipenjarakan oleh World Government disebabkan oleh kegagalan untuk menjaga Devil Fruit Hitonomi model nikah je pun. Padahal kehilangan Devil Fruit tu bukannya boleh membongkarkan sejarah dunia pun. Tengoklah macam mana orang ramai ingat yang Devil Fruit tu hanyalah buah iblis Gomu Gomu no Mi sahaja sampailah ketika ini. But yet Who's Who dikenakan hukuman yang keras di atas kecuaiannya itu. Bahkan CP0 siap pergi ke Wano untuk menghabiskan si Who's Who tu walaupun kegagalan tersebut berlaku pada 13 tahun yang lalu. Tapi untuk si Lucci dan Kaku ni pula, mereka ni gagal untuk menangkap Robin yang mampu untuk membongkarkan sejarah dunia kot. Tapi mereka masih diberi peluang kedua. Lepas tu kali ni pula mereka gagal untuk menghabiskan Dr. Vegapunk yang juga mengetahui rahsia Void Sentry. So adakah World Government akan menghukum mereka berdua seperti mana Who's Who? Apa yang menariknya di sini adalah kalau Who's Who dahulu menyertai Yonko Kaido untuk menyelamatkan diri daripada diburu oleh the World Government, maka mungkinkah Lucci dan Kaku ini akan menyertai Yonko Luffy untuk menyelamatkan diri mereka seandainya mereka juga menjadi buruan bagi the World Government? Kalaulah Oda menjadikan nasib kedua-dua kucing besar Who's Who dan Lucci ni sama, maka besar kemungkinan kita akan melihat Lucci dan Kaku untuk menyertai Yonko Straw Hats bagi menyelamatkan diri mereka. Menarik juga kan kalau benda macam ni betul-betul berlaku, geng? Ataupun mungkinkah Lucci dan Kaku hanya akan menyerah diri kepada World Government dan bersiap untuk dihukum atas kesilapan mereka itu? Yalah sebabnya sebelum ni si Lucci itu pernah membunuh satu angkatan tentera yang gagal kerana menurut Lucci tiada tempat untuk orang yang lemah di dalam dunia ini. So adakah Lucci akan menerima kelemahannya itu dan bersedia untuk dihukum oleh World Government nantinya? Macam mana pula menurut kalian, geng? Please drop your comment down below. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi